Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Majlis yang ke-10. Tidak ada paksaan dalam Islam. Berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu pada pagi Ahad 14 Syawal tahun 545 Hijriah, memulakan bicara dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku adalah bersih dari memaksa diri. Orang yang bertakwa tiada merasakan berat ketika beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, kerana ibadat itu telah menjadi tabiatnya. Tegasnya, dia beribadat kepada Allah dengan zahir dan batinnya tanpa ada paksaan dan berat. Adapun orang munafik, maka dia dalam segala hal ehwalnya merasa berat, terutama sekali ketika hendak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan merasa berat sekali pada zahirnya dan meninggalkannya pada batinnya. Dia tidak mampu memasuki solatnya seperti orang-orang yang bertakwa. Kata pepatah, setiap tempat ada bicaranya dan setiap amal ada orangnya. Bagi medan perang ada orang-orang yang tertentu buatnya. Wahai munafik, bertaubatlah dari sifat nifak itu dan kembali dari pelarian kamu daripada Allah. Bagaimana kamu biarkan syaitan mengketawakan kamu dan merasa lega dengan pelakuan kamu itu, baik kamu sembahyang atau puasa? Kamu buat semua itu kerana manusia, bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Begitu juga jika kamu bersedekah atau keluarkan zakat atau naik haji. Kamu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, bekerja dengan penat lelah. Tetapi sedikit masa lagi kamu akan ditolak ke dalam api neraka. Ini semua akan berlaku jika kamu tidak segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kamu ikut orang yang tahu, orang alim, tanpa membuat bid'ah. Hendaklah kamu menurut jalan para salafus salih. Ikut jalan yang betul lagi lurus, tidak ada keliru atau yang mengganggu, bahkan menjejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa merasa berat, tanpa ikut suka hati, tanpa menyeleweng atau berpura-pura atau berpandai-pandai sendiri. Ikut saja apa yang dibuat oleh orang yang terdahulu dari kamu itu saja sudah cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi dalam wasiat, pesanan dan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Selagi mana kita nak dengar nasihat, selagi mana kesungguhan kita untuk mengubah diri dengan nasihat daripada orang-orang yang baik dan mulia, selagi itu Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, hidayah dan taufiknya. Maka apa yang Syekh nak bicarakan pada pagi ini ialah sifat malas dalam ibadat, dan beza orang beriman dengan orang munafik. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang orang munafik, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Orang munafik cuba menipu Allah, sedangkan mereka menipu diri mereka sendiri. Dan sifat mereka, kata Allah, bila mereka bangun untuk menunaikan solat, mereka bangun dengan keadaan malas. Dan mereka tidak menyebut Allah melainkan sedikit. Pertama, Allah Ta'ala menyebut golongan yang membohongi Allah. Dan siapa pun yang hidup membohongi Allah, dia telah merugikan dirinya sendiri. Siapa pun yang hidup membohongi Allah, dia sebenarnya membiarkan dirinya untuk dihina. Dia sebenarnya membiarkan dirinya diperbodohkan oleh dirinya sendiri. Kerana Allah Ta'ala tidak boleh ditipu. Kerana Allah Ta'ala tidak boleh difikirkan seperti makhluk boleh melemahkannya. Allah tidak dilemahkan dengan sesuatu pun. Tapi kalangan munafik berfikir mereka boleh menipu dan membohongi Allah SWT. Maka apa yang Allah Ta'ala jadikan pada mereka, Allah tunjukkan sifat mereka. Sifat mereka, bila mana mereka solat, mereka malas untuk melaksanakannya dan melakukannya. Mereka malas, tak boleh nak buat. Kerana sifat malas menjadi satu sifat yang terbenam dalam hati mereka dan subur dalam hati mereka. Kerana itu kita kena muhasabah. Kalau dalam diri kita ada malas dalam ibadat, maka ia adalah warisan munafik dan nifaq yang membahayakan kita. Kan Islam menganjurkan, mengajar kepada kita untuk menjauhi kemalasan. Sebab itu di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah semangat dan juga malas. Malas ini tuan-tuan penyakit manusia. Malas berfikir menyebabkan kita terkebelakang. Orang malas berfikir, ada orang jadi malas fikir, maka mereka terkebelakang. Allah beri kita akal sama. Yang akan menajamkannya ialah cara kita berfikir. Bila kita fikir betul cara berfikir, matlamat yang kita nak capai, maka kita pun bijak. Tapi orang tak nak fikir, bahkan tidak mahu berisiko untuk fikir, mereka sentiasa ke belakang. Dan orang yang malas melakukan kebaikan, ada orang malas buat kebaikan, terutama bila kebaikan itu ada masyakkah, ada kesusahan. Benda paling baik sekali dalam dunia ni apa dia? Taat pada Allah. Tak ada lebih baik pada itu. Maka bila benda yang paling baik dalam dunia ni taat pada Allah berbanding baik-baik yang lain, kerana benda-benda baik ni tuan-tuan, dia ada beberapa penilaian. Ada baik mengikut penilaian manusia, ada baik mengikut penilaian undang-undang, yang ini pemerintah. Ada baik mengikut penilaian orang-orang yang jahat. Bagi mereka ini baik. Dan baik yang tertinggi pada penilaian syarak. Allah yang nilaikan itu baik. Kerana itu Allah hantar Nabi dan Rasul nak tunjuk apa yang baik. Ya, manusia menggunakan segala akal untuk tunjuk apa yang baik. Tapi mereka tersesat dengan akal mereka. Ada yang nampak yang baiknya ialah mencuri, lalu beri pada fakir miskin. Ada yang melihat yang baiknya ialah kami berjudi supaya kami dapat untung cepat. Tapi kebaikan-kebaikan yang dinilai oleh manusia atau dinilai oleh undang-undang manusia seringkali tersasar. Mereka mengatakan yang baik itu kalau berzina suka sama suka. Mereka lupa bahawa zuriat yang dilahirkan tidak suka dilahirkan begitu. Yang pelaku ni suka, yang kedua pun suka, tapi ingat anak yang dilahirkan tu tak suka. Dan mak ayah yang mengandungkan dia juga tak suka. Maka penilaian manusia tentang, kalau kita biarkan manusia nilai baik tak baik, hancur dunia. Kerana manusia ada apa? Pertama, dalam diri kita ada syaitan. Yang kedua, dalam diri kita ada nafsu. Yang ketiga, mudah kita pengaruh dengan dunia. Mudah. Sebab tu kita sentiasa nak bersaing dengan dunia. Mudah terpengaruh.
Dan yang keempat, mudah kita terpengaruh dengan kawan kita. Mudah sangat. Bila kawan kata macam tu, kita pun ya. Kalau kawan kata, jomlah kita lepak-lepak, tak payahlah buat kerja, kita pun ikut. Maka datang syariat. Merawat pertama penyakit malas beragama. Ini penyakit yang paling bahaya. Malas-malas yang lain juga bahaya. Bukan mengikut satu kajian, orang malas lebih bahaya daripada orang merokok. Orang malas ni tuan-tuan, dia lebih bahaya daripada merokok. Kalau orang merokok tapi dia rajin, dia okey. Dia boleh beli banglo juga. Yang tak isap rokok ni tapi malas, dia cuma guna teori. Kau tahu tak, kalau kau tak isap rokok, kau dah boleh beli banglo. Yang isap rokok tanya, mana banglo kau? Aku dah ada banglo. Maknanya bukan sebab dia tak merokok, dia boleh beli banglo, sebab dia malas. Orang malas memang dia tak dapat apa-apa. Jadi kalau saya tak ikut kajian, orang yang ketagih malas lebih bahaya daripada ketagih rokok. Kerana sebagai orang merokok ni rajin. Dan dia merokok pun tujuannya untuk hilangkan malas dia, untuk lawan malas dia. Maka dia pun buat. Walaupun ni tak betul semua. Sebab penyelesaian malas ni tuan-tuan, ada dua penyelesaian. Ada penyelesaian mengikut cara kajian dan rawatan manusia. Kalau kita baca kajian-kajian bagaimana elakkan malas, kajian manusia, sebelum kita cerita tentang bagaimana pandangan syarak yang lebih meluas dan nilai malas yang paling bahaya. Bila mereka buat kajian, pelajar gagal ni ada banyak faktor. Faktor pertama tak mampu, faktor kedua malas. Ada muqtirah, yang kedua ialah al-kasal, malas. Kajian di universiti, di sekolah, punca pelajar gagal, faktor dipanggil faktor raisi, faktor induk, ialah memang dia tak mampu, tak punya kemampuan. Dan faktor kedua malas. Malas menyebabkan ramai pelajar gagal. Kalau kita pergi pada cara rawatan moden, macam mana nak atasi malas? Mereka beritahu pada kita dengan 3 cara. Untuk menghilangkan malas, maka ada 3 cara. Yang pertama, tidur awal. Cukupkan tidur. Pastikan cukup tidur untuk elakkan malas. Tidur awal. Itu yang dibuat oleh banyak dunia barat. Tidur awal. Jangan duk berkaraoke malam hari, duk berclubbing malam hari. Jangan. Tidur awal. Satu. Yang kedua ialah jaga rutin pemakanan. Kerana sebahagian pemakanan yang salah tadi menyebabkan orang tu malas. Dan yang ketiga, mereka mencadangkan minum kopi, mencadangkan minum teh dengan daun nak-nak yang boleh buat refreshing. Mereka cadangkan minum lemon, air lemon yang berasid supaya refresh diri. Mereka cadangkan menggigit batang cengkeh, ambil cengkeh gigit untuk buang sifat malas. Mereka cadangkan minum 2 sudu minyak simsim, minyak bijan. Kerana kajian mereka dapati bila seorang minum minyak tadi, dia akan mewujudkan suatu kekuatan dalaman dia. Dan ini kajian moden. Kita bukan kata jangan buat juga. Mungkin betul kita tidur kurang. Bila bangun pagi malas. Tidur lewat. Malas. Mungkin juga makanan kita, sarapan tengah hari tak tersusun menyebabkan kita malas. Tenaga kita tak ada. Atau tenaga kita kuat pada tempat tak patut kuat. Lemah pada tempat yang kita patut kuat. Maksudnya bila malam hari kita makan banyak, malam memang kita tak perlu tenaga banyak sebab nak tidur. Tapi kita dah makan banyak, kita pun dah malam, terus tertidur. Ibn Fatihah pun tak sempat baca. Tapi kalau kita lihat bagaimana penyelesaian Islam, sebab Islam fokus malas yang paling utama, malas dan beragama. Tak ada orang dia punya rajin, dia fikir buat bangunan 40 tingkat. Dia engineer, dia arkitek. Tapi berfikir tentang Tuhan tak nak. Sampailah dia sembah berhala juga. Atau tak percaya Tuhan. Malas. Dia rajin pada hal duniawi, tapi hal ukhrawi. Ada orang rajin pergi gym, rajin jogging, tapi nak ke masjid surah payahnya. Dia kalau jogging 40 km jogging. Nak pergi masjid, duduk sebelah rumah, even dengan kereta pun dia tak nak. Malas ni lagi bahaya rupanya. Ada orang yang saya katakan rutin bersenam. Kalau angkat besi tu,
bukan ringan-ringan 100 kg, 200 kg. Tapi untuk angkat takbir tak boleh, malas. Tak nak solat. Ni Johan bina badang 7 kali, 8 kali. Nak semayang, tak larat. Ada orang mungkin untuk dia belanja kawan-kawan dia enjoy, ribu habis. Nak sedekah RM10, tak larat. Malas. Ada orang berjaga malam untuk buat homework. Tapi berjaga malam untuk baca Quran, dia malas. Ada orang sanggup pagi-pagi untuk elakkan jam. Tapi bangun pagi untuk solat 2 rakaat, dia malas. Ada orang bergebar-gebar baca surat khabar. Berjam-jam baca Facebook. Suruh baca Quran 2 muka surat, dia malas. Dia belajar bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Korea. Duk mengadap filem Korea. Tapi untuk belajar bahasa Arab, faham Quran, dia malas. Kan itu Islam merawat. Penyakit yang lebih bahaya daripada itu malas dalam beragama, kerana kesudahannya neraka. Murka Allah. Dan paling teruk sehingga dia mewarisi satu sifat yang dilaknat oleh Allah, sifat munafik. Dan Allah cerita munafik ni malasnya bab apa? Bab sembahyang. Lagi bab menyebut nama Allah. Bab lain, kalau bab fitnah laju. Kalau viral fitnah, orang munafik nombor 1. Kalau viral pembohongan, mereka lah nombor 1. Bab lain, ternyata mereka ke depan. Buat muamarat konspirasi untuk menjatuhkan Rasulullah SAW dengan Yahudi, pakak musyrik Mekah. Ternyata mereka rajin. Mereka bina satu masjid untuk memecah belahkan umat Islam, Masjid Dhirar. Ternyata mereka pemurah waktu membina masjid untuk memecah belahkan umat Islam. Tetapi bila mana suruh mentaati Allah, maka datang sifat malas. Dan pagi ni kita nak rawat malasnya ni. Malas nak sembahyang, malas nak tahajud, malas nak baca Quran, malas menuntut ilmu. Malas untuk buat baik. Kerana nafsu ni sifat dia, tuan-tuan. Tempat paling mudah syaitan duduk. Nafsu ni tempat paling syaitan suka duduk. Sebab tu kita diperintahkan berpuasa untuk mengekang nafsu. Kita diperintahkan tunduk pandangan untuk kekang nafsu. Kita diperintahkan kurangkan pergaulan untuk kekang nafsu. Kita diperintahkan supaya mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah untuk lawan nafsu. Maka Allah Ta'ala tunjuk pada kita kebaikan-kebaikan yang bukan sekadar untuk menundukkan nafsu, sekaligus menjadikan syaitan tak ada tempat untuk berteduh dalam diri kita. Maka datang pensyariatan solat. Datang dari langit. Nabi SAW ambil pensyariatan solat dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Maka datang kewajiban puasa pada tahun kedua Hijrah. Dan kewajiban zakat pada tahun yang sama. Datang kewajiban haji pada tahun ke-6. Kewajiban menutup aurat ketika mana Rasulullah berada di Madinah. Pengharaman arak ketika mana Rasulullah berada di Madinah. Dan juga pengharaman riba secara mutlak ketika mana Rasulullah melakukan hajjatul wada'. Dan pengharaman yang lain, makan babi atau sebagainya. Semuanya ini untuk supaya nafsu ini tunduk pada syariat. Maka nafsu ni ditundukkan dulu dengan syariat. Bila nafsu ditundukkan syariat, maka mula ada sirnanya. Mula ada, kita katakan, harapannya. Harapan untuk seorang tadi benar-benar bersih daripada penyakit malas. Jadi kita sebut tadi rawatan kita bukan cerita malas buat kerja itu. Kerana benda itu insya-Allah mudah ditangani. Kita nak merawat malas dalam beribadat pada Allah. Kan nanti kita di akhirat tak ada bekal amal soleh. Nanti kita dalam kubur, tuan-tuan, tak ada amal soleh. Rumah banglo ada 5 biji. Kenderaan, mobil kita ada 14. Tapi pahala kita tak ada. Balik bankrupt kat sana. Atau kita duk kata orang tu, kata orang ni, akhirat bankrupt. Oleh sebab itu kita nak bersungguh-sungguh buat baik. Macam mana cara? Yang pertama dia ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya kita terus bertakwa kepada Allah.
Apa maksud taqwa? Tinggalkanlah perkara yang haram. Setiap kali kita tinggal benda haram, kita jadi rajin. Setiap kali kita buat benda haram, kita jadi malas. Malah apa? Beribadat pada Allah. Buat benda baik, buat. Yang Allah perintah, buat dulu. Ya, walaupun buat tu tak adalah kualiti sangat, tapi buatlah. Saat saya punya solat tak ada kualiti, tak khusyuk, tak apa, buat dulu. Saat saya punya sedekah pun macam tak ada kualiti, ikhlas tu tak berapa banyak, tak apa, buat dulu. Semua kebaikan buat dulu. Itu yang pertama, buat dulu. Apa pun disebut kebaikan buat. Macam kita tengok orang gemuk lah. Orang gemuk dia nak kurus. Apa pun jenis senamang dia buat belaka. Lari setempat, lari tinggalkan tempat, angkat berat, sit up, push down. Tanya orang-orang yang Allah uji dia dengan badan gemuk. Misalnya kalau dia ajar pada dia, ni cara nak kurus, minum jus ni, minum air ni, ni pula ni, buat gosok kat perut pula. Benda lagi dia ajar. Kita buat belaka sebab harapan kita nak kurus. Tak ada kita jumpa orang gemuk dia satu jenis senamang je dia buat. Tak, dia akan buat semua. Lepas tu bila dia dah mencapai sasaran dia mula maintenance dengan beberapa senaman. Ini dia jaga. Ada orang beritahu belaka, jangan makan berminyak, dia tak makan. Jangan makan berlemak, dia tak makan. Banyakkan makan sayur, dia pun makan sayur banyak pada kambing lagi dia makan. Kambing tak banyak macam ni. Tapi nak kurus ni, kata makan suplemen ni dia makan. Orang kata buat seduk lemak pula. Oh, pergi seduk lemak. Pergilah belah lah seduk lemak. Ini bukan cerita boleh tak boleh, kita cerita apa dia buat. Akhirnya dia pun capai daripada berat dia 300 kilo turun je 120 kilo. Oh, suka. Tapi bila sampai satu tahap, dia akan pegang beberapa senaman dia, maintain. Takkan lepas seduk lemak dia seduk lagi. Dah tak ada lemak nak seduk apa. Jadi kalau orang yang nak dunia macam tu dibuat semua, sama juga kita nak akhirat. Semua ibadat buat belaka. Semayang buat, sunat buat. Buat dulu. Ini langkah untuk mencegah sifat malas. Supaya bila kita nampak keperbagaian, jiwa kita ni lapang. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia tak boleh buat benda sama. Kita boleh buat sama, cepat malas. Sama je buat. Oh, tak boleh. Pelbagai. Kalau dia belajar pula, jangan belajar satu ilmu, belajar semua. Kalau dia nak belajar tajwid je, tajwid je belajar. Akhirnya dia pun lemah semangat. Tajwid je. No mati, mi mati. Dia bila pula nak mati? Ya, no mati, mi mati. Ya, aku boleh mati ni. Semua cerita buat mati. Dia belajarlah ilmu lain pula. Fiqahnya, tauhidnya, tafsirnya. Keperbagaian itu mewujudkan warna-warni dalam kehidupan. Jadi dia rajin. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, Islam letak banyak bentuk ibadat. Maka dibuat semua. Bukan kita suruh dia buat banyak, buat. Datang Ramadan terawih, buat. Baca Quran, buat. Tak kilas muka pun. Dengan ibu bapa, buat baik. Dengan jiran, buat baik. Kalau tuan-tuan perhatikan, semua benda Islam suruh buat baik. Dengan mak ayah, buat baik. Adik-beradik, silaturahim. Dengan jiran pun kena jaga. Jiran pun kena jaga. Orang lain pun kena jaga juga. Jangan datangkan mudarat. Yang ni kena derma, yang ni pun kena derma, yang ni pun kena derma, yang ni pula kena zakat. Banyak kenapa? Buang perasaan malas dan mentaati Allah. Itu yang pertama, takwa. Yang kedua kata ulama' ialah jangan menangguhkan. Ada mutaswi, jangan duk tangguh-tangguh. Sebab itu Islam ajar apa? Fastabiqul khairat, berlomba buat baik. Lomba. Istilah lomba dalam buat baik itu biar ada. Jangan duk tangguh. Orang kata salat duha aku berapa? Tengoklah aku sebelah kot. Aku sebelah aku apa? 12.30 sempat. Pada 12.30 sebelum zuhur dan akhir tak buat. Baca Quran bila? Mungkin lepas kuliah subuh ni Ustaz baca Quran. Lepas habis kuliah subuh duk melantak dulu, makan dulu. Lagi lepas kat zuhur, lepas zuhur. Lepas sudah kita tak buat. Tetapi suatu bila Allah ilhamkan kita untuk buat baik, buat terus. Kalau lepas ni Allah ilhamkan kita nak baca Quran, terus ambil Quran. Tak tepi dah Quran, baca terus ni. Ingat nak baca surah Yasin pagi ni, ambil baca. Ingat nak baca surah Al-Mulk, sebab semalam lupa baca. Terus ada mutaswif, kerana kita kena ingat menangguh itu sifat syaitan dan tentera syaitan. At-taswif
Jundun min junudu iblis. Menangguh-nangguhkan itu ialah tentera daripada tentera iblis. Oh, iblis suka orang nangguh-nangguh. Sebab tu kalau kita nak berjaya, jangan kawan dengan orang suka bertangguh. Duk jak 2 tahun dah jak. Dia punya jak dia tu boleh pergi sampai 2 tahun. Itu sekejap. Kalau lama tak tahu. Sekejap lagi saya okey. Sekejap lagi saya sampai. Sekejap lagi kita jumpa. Dah 2 tahun dah sekejap. Jadi jangan berkawan dengan dia kalau kita nak maju. Dan yang ketiga, kata ulama, ialah doa pada Allah. Doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada duka cita dan kesedihan, lemah dan kemalasan, penakut dan juga kebakhilan, dan juga banyak hutang dan penguasaan orang kepadaku. Sebab 6 ni dia akan datang satu package menjadikan kita memang betul-betul malas. Bila orang kuasai kita, kita pun malas. Sebab kita ni je rajin bila jadi tokeh. Sebab tu elok kita dikuasai orang. Bila kita dikuasai orang, kita malas. Sekali orang ketuk, kita buat. Orang tak ketuk, kita tak buat. Kita macam pahat dengan tukul. Biar kita jadi tokeh, barulah kita rajin. Sebab orang je tokeh ni, dia ada matlamat. Orang yang duduk bawah ni, sebahagian mereka tak ada matlamat. Akhirnya mereka jadi pemalas. Malas. Dah, penting bulan dapat gaji. Mereka tak fikir nak gaji. Padahal kalau mereka rajin, untung rezeki tu jadi berkat. Ada orang dalam bekerja, tuan-tuan, dia fikir tak apalah, aku gaji, aku malas. Gaji sama, betul. Tapi keberkatan tak sama. Seorang dibayar gaji bekerja misalnya. Panjang dia kerja, dia pun tidur, sembang, berborak. Kerja tak buat ni, tunggu orang suruh. Dapat gaji, dapat. Kalau gaji dia 500 sebulan, dapat 500. Tapi keberkatannya hilang. Dia cuma dapat nilai dia bekerja saja. Orang yang disuruh kerja, maka dia kerja betul-betul. Allah berkati rezekinya. Kesan Allah berkati rezeki, Allah berkati isteri, anak-anaknya, semua terus. Kadang-kadang kita kata, Ustaz, saya tak bagi anak saya makan makanan haram. Bagus, itu step pertama. Tapi kita juga kena tahu, jangan bagi makanan yang tidak berkat pada anak-anak kita. Ustaz, sepanjang saya kerja, saya tak pernah bagi makan makanan haram pada anak-anak saya. Saya kata, ini bagus. Tapi awak juga kena berfikir, jangan pernah beri makanan yang tidak berkat pada anak-anak kita. Kerana ia akan membentuk sifatnya juga. Kerana anak kita pun pemalas. Sebab rezeki kita beri tak berkat. Anak kita pun tak macam kita nak. Kita nak dia berjaya, dia cemerlang, rupanya temberang juga dia. Kesang rezeki kita. Sebab itu kalau orang yang dikuasai oleh orang, termasuk bekerja dengan orang, dia boleh menyebabkan penyakit malas dia. Tapi dia ingat bahawa perkara itu boleh menghilangkan keberkatan. Dia memang labah, tak buang dia, bayar. Tapi dia kena ingat kesan dia. Oleh sebab itu kita nak buang benda-benda yang merugikan agama. Jangan buat benda rugi agama. Bukan sekadar kita nak tolak yang haram, kita nak tolak yang syubhat, kita nak tolak yang tak ada berkat. Yang tak ada berkat ni tak haram, tuan-tuan. Tapi kita macam cerita buah anggur lah. Buah anggur ni kalau pecah pun boleh makan. Tapi takkanlah kita nak cari yang pecah-pecah, nak cari yang bermutu. Kita macam beli ikan, yang pecah perut pun boleh goreng lagi, sedap. Tapi takkan nak cari ikan pecah perut. Berkatnya kurang lah. Kita, tuan-tuan, kalau nak beli makanan pun nak fresh. Kalau tak fresh tak boleh. Boleh juga. Tapi kita tahu kesangnya tak sehebat dengan makanan yang fresh. Begitu keberkatan. Memang sebahagian benda yang kita sebut tak berkat, dia tak haram. Mungkin tak haram. Tapi dia menghilangkan kenikmatan sebenar dalam hidup. Masa kita kalau Allah jadikan berkat, seronok masa ni. Kita menghabiskannya dengan rasa manis. Tuan-tuan duduk majlis ilmu dan masa ini berkat. Tuan-tuan seronok duduk. Tuan-tuan mencatat, tuan-tuan mendengar, tuan-tuan menganalisis, tuan-tuan bermuhasabah. Masya Allah. Sesuatu yang begitu bermakna untuk saya. Ya, itu namanya berkat. Berkat itu datang daripada bagaimana kita melakukannya. Kalau duduk untuk cari kesalahan orang, kita tak dapat apa pun nilai kemanisannya. Baik, kembali kepada cara penyelesaian yang dia ajar, supaya kita tak jadi macam munafik.
Iaitu dengan mengetahui bahawa sifat malas itu ialah sifat munafik. Dan orang munafik itu dimurkai oleh Allah. Kita tahu sifat munafik ini sifat orang munafik. Kita nak ke jadi orang munafik? Oh, tak nak, Ustaz. Kenapa? Munafik ialah golongan yang paling mudah tertangkal agamanya. Bila ada sifat malas, tak bimbangkan hidayah kita hilang. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang tinggal tak nak ke masjid, bermula daripada malas, malas, akhirnya dia pun tak seronok pergi masjid. Orang yang tak nak menuntut ilmu, dia bermula daripada malas, akhirnya dia tak nak lagi menuntut ilmu. Maknanya hidayahnya sudah ditarik. Walhamdulillah misalnya. Orang yang tak nak baca Quran malas, akhirnya dia tak nak lagi baca Quran. Bukan hari-harinya habis tanpa pernah dibaca Quran. Bukan harinya, bukan mungkin bulannya, tahunnya. Awak ni baca Quran banyak mana sehari? Tak baca, Ustaz. Sebulan pun tak baca. Saya baca Fatihah yang solat. Dia patut takut. Ini sifat munafik yang boleh menanggalkan agama. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, kata ulama, elokkan kekenyangan yang melampau. Eloklah kenyang yang melampau ini. Kata Imam Ibn Qudamah, kasratul akl turisul kas wal futur. Kasratul akli turisul kasal wal futura. Banyak makan menyebabkan kita akan ada dua penyakit. Pertama malas, yang kedua lemah semangat. Lemah semangat. Kenapa? Makan banyak, lemah semangat. Semangat tak ada. Semangat boleh mati kerana makanan yang banyak. Sebagaimana dia menyebabkan malas. Kemudian, cara mengatasi sifat malas ialah tutup mulut ketika menguap. Oh, aneh ulama sebut. Ya, kalau setiap kali kita menguap, syaitan masuk. Sebab itu kata Nabi SAW, at-tatha'ubu minasyaitan. Menguap tu daripada syaitan. Menguap. Kita tuan-tuan kalau menguap, nak nguap-nguap je, jangan lawan. Idza tasa'aba ahadukum falyakzim. Bila seorang tu nak menguap, lawan, kata Rasulullah. Falyakzim, lawan. Jangan kita lepas orang nak nguap, buka. Dah macam ada air. Kita buat. Tutup. Kalau tak tutup, kalau kita tak boleh lawan dengan kedua rahang kita, kawan, tutup dengan tangan. Jangan biarkan dia terbuka, kerana dia mewarisi sifat malas. Menguap, sifat malas, tutup. Tengah baca buku, menguap. Tengah kuliah, menguap. Lawan. Tutup mulut. Dan di antaranya, kata ulama, sebab mereka ini suka sangat rehat. Jadi dalam diri kita jangan suka rehat. Hubur rahah waja'ah. Suka rehat boleh menyebabkan kita malas. Rehat lah. Semua rehat. Pagi rehat, tengah hari rehat, petang rehat. Pagi lepas subuh tidur sekejap. Lepas tu sebelum tengah hari dia pun kailulah, tidur lagi. Lepas zuhur kenyang, penat kenyang, tidur lagi. Puasa tidur lagi. Ini kelompok yang nak rehat, tak ada matlamat dalam hidup. Tentu kerehatan orang beriman dalam syurga. Kalau kita faham kerehatan kita dalam syurga, kita nasi sibuk di sini. Tapi ada orang nak rehat kat dunia, maka dia mengabaikan tanggungjawab dan perintah Allah. Rugi dia. Akan dibimbangi. Dia takkan dapat kerehatan dalam kuburnya, apatah lagi dalam syurganya. Dan cara menanganinya ialah, sebab apa datang rasa malas? Kenapa kita tak rajin hari ni? Baik, Rasulullah beritahu. Kita dengar cerita yang Nabi SAW sebut. Cerita hakikat. Kalau kita berjaya melakukannya, insya-Allah hari ni kita rajin satu hari. Kata Nabi SAW, bila seorang itu tidur, maka datang syaitan mengikat dirinya dengan 3 ikatan. Yaqidis syaitan ala qafiyati ahadikum bisalasi uqad. Syaitan akan ikat kita dengan 3 ikatan sewaktu kita tidur. Yang dimaksudkan bila mana kita tidur malam. Kalau tidur dalam kuliah tak sempat kena ikat lagi, baru nak ikat macam tu. Yang ni tidur betul lah, tidur baring, lay down, baring, syaitan mula ikat. Sebab tu bila kita tidur tu hilang semua. Memang kita tak sedar macam kena bius tidur. Orang tidur ni tuan-tuan macam kena bius, memang tak sedar apa, maka dia ikat. Syaitan ikat. Lalu kata Nabi SAW,
Bila mana dia tersedar. Lalu fadzakarallah, dia menyebut nama Allah, inhalal uqad. Inhalal uqdah. Disebut nama Allah, maka tercabut satu ikatan. Kemudian bila dibangkit, bangun dan mengambil wuduk, tercabut satu ikatan. Maknanya, walaupun kita tengah bangun tidur tuan-tuan, ikatan tu masih ada kat badan. Sampai kita ambil wuduk, hilang satu ikatan. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia solat pula 2 rakaat, maka ketiga-tiga ikatan itu semuanya hilang. Fa asbaha nashitan, fa asbaha tayyiban nafs, fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan jadi rajin, nasyid, cergas, dan mood dia bagus. Tayyiban nafs, mood bagus hari ni, lawa mood dia, rajin dia. Tetapi kata baginda SAW, bila dia tak sebut nama Allah, bila tersedar dari tidur, tak wuduk, tak solat, fa asbaha, kata Rasulullah, kaslana khabisan nafs, dia jadi malas dan mood dia tak elok. Kata ini rawatan Islam, nak buang sifat malas. Bangun dari tidur, sebut nama Allah, ambil wuduk. Tak mandi tak apa tuan-tuan, ambil wuduk. Mereka berjunuk semalam, kena mandilah. Yang kata ustaz beri fatwa tak payah mandi pula, masuk dalam keadaan biasa. Sebut nama Allah, apa pun kita sebut nama Allah. Wuduk, solat 2 rakaat, mukaddimahnya insya-Allah. Biasa kalau dia bangun-bangun solat subuh je, dia masih ada malas. Sebab Nabi menyebut solat sunat. Tuan-tuan macam gini, tuan-tuan bila nak makan, tuan-tuan kan biasa makan, kita ada appetizer, kita ada mula-mula starter dia, starter. Tak ada kita duduk terus belasah nasi Arab. Tak, dia ada starter dia, makanan ni sikit. Yang tu menyebabkan kita boleh makan lebih banyak. Kan dia orang ada panduan untuk makan. Dia bukan terus belasah, tengok je makanan tu air 2 gelang, memang tak makan semua benda tu. Dia ada starter dia. Okey, ni starter dia, buah dulu. Makan buah, okey, sedap. Lepas tu yang jenis tak, yang pandai urus cara pemakanan ni, dia boleh habiskan semua. Tapi yang tak reti jenis duduk, terus nampak air, terus 1 jug air. Nasi tak usik, buah tak usik, rebah tepi dinding. Kekenyangan. Kan itu bila kita sebut ibadat pun sama. Ibadat ni dia ada starter dia, untuk jadikan kita kuat ibadat. Sebab itu kita ada qabliyah. Qabliyah ni starter, warming up. Orang kalau nak main bola tuan-tuan, ni dia substitution, dia gantian. Dia berlari dulu keliling padang. Dia tak ada duduk kat bangku, okey mak ni, ganti tu, ganti Ronaldo, panggil ke mak. Tak mungkin. Ni berlari dulu ni, setengah jam berlari, panas kat badan. Okey, baru boleh masuk. Kadang-kadang yang berlari-berlari tu tak masuk-masuk pun ada. Tapi mereka dah prepare. Ibadat pun sama tuan-tuan, kita kena ada starter. Faqra'u ma tayassara minal Quran, baca surah mudah. Ayat pendek-pendek dulu. Lepas tu baru ambil panjang. Starter dia. Dan di antara pesan lagi, banyak sebenarnya cara nak lawan malas. Mulakan dengan yang mudah sebelum buat yang susah. Kita nak starting Quran, mulakan baca Fatihah dulu, starter dia. Mulakan baca Qul Allah dulu. Kemudian baru baca surah-surah lain. Starter tu penting, yang menjadikan kita mampu rajin. Jadi ini semua berapa sifat, supaya kita tuan-tuan jangan jadi macam orang munafik, payah nak buat ibadat. Ingat, ibadat ini ialah anugerah Allah. Ibadat ialah hadiah Allah kepada siapa yang Allah sayang. Dan siapa yang tidak beradab menerima hadiah Allah, menolak hadiah Allah, maka hadiah ini tak akan datang lagi pada dia. Sebab itu bila Allah bagi kita ibadat, itu hadiah. Sambut dia dengan baik, dengan sifat rajin, bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah beri lagi kita. Sebab tu orang rajin solat, dia beri lagi solat. Orang rajin baca Quran, dia beri lagi baca Quran. Orang rajin menuntut ilmu, dia beri lagi ilmu sehingga dia menjadi ahlinya. Maka hindari sifat malas, kerana ia sifat nifaq, sifat munafik. Khususnya malas dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kerana kita tahu dalam semua jalan-jalan kebaikan ada syaitan yang sedang menunggu, ada nafsu yang sedang menghalang, ada dunia yang mengalih pandangan, dan ada kawan-kawan yang lemah iman yang turut ingin melemahkan kita.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.